Selamat petang. Okey, saya Cikgu Nur Huaida dari SK Seri Samudra. Boleh jelas ya? Jelas. Jelas ya. Baik, apa yang saya nak sharekan pada petang ini tentang teknik sauk yang saya laksanakan dalam pengajaran saya dalam kelas dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, next. Okey, saya melaksanakan kaedah petak grafik. Sebab murid nak bina ayat ni ayat yang gramatis. Maksud ayat yang gramatis ni ialah ayat yang betul daripada aspek tata bahasa. Sebab ayat yang gramatis ni ayat yang perlu murid kuasai dalam peperiksaan UPSR. Sangat penting. Sebab saya nak biarlah murid saya mendapat kualiti A yang berkualiti. Bukan sekadar A biasa-biasa. Sebab kita nak bantu murid kita. Sebab murid kita kebanyakannya generasi yang ada pada hari ini generasi yang kurang minat membacanya berbanding zaman kita dulu kan. Okey. Jadi dalam bahasa Melayu untuk bahagian bahagian A dalam bahasa Melayu murid kena bina ayat lah berdasarkan gambar. Jadi saya gunakan AR ni saya BC saya pada 2 orang murid saya sebab saya pilih mereka berdua ni sebab antaranya mereka agak tidak aktif dalam kelas, kurang bertanya berbanding murid lain. Bukanlah kata semua boleh berinteraksi secara positif, dia tidak juga. Ya, jadi saya nak kalau boleh biarlah kita sebagai guru kalau boleh biar anak murid kita mendapat kualiti yang baik ya dalam peperiksaan awam kan. Okey, jadi secara langsung saya juga mengadakan sesi antara guru dan murid, juga pelaksanaan semasa PDP kita banyak kepada rakan sebaya yang itu yang mereka minat daripada melaksanakan penilaian kendiri dalam aktiviti pembelajaran. Okey, jadi di samping itu apabila kita menggunakan petak grafik ni secara tak langsung berdasarkan gambar tu dan juga interaksi antara rakan-rakan, banyaklah idea yang dapat mereka sampaikan untuk menengkapkan ayat tu menjadi ayat yang gramatis. Ayat yang gramatis tadi ni maksudnya nak mengurangkan terus ataupun terus tak ada lagi apa-apa kesilapan dalam bahagian A penulisan. Sebenarnya bahagian A penulisan ni markahnya hanya 10 markah. Nak dapatkan markah 10 ni bukan senang-senang lah untuk calon UPSR. Nampak je macam mudah kan. Kita yang dewasa ni kadang-kadang pun ada juga kesilapan. Jadi secara tak langsung itulah cara nak bantu murid sebab mereka pun memang betul cakap dia kurang ada minat membaca. Okay, next. Okay, jadi saya menggunakan teknik toolnya ialah gunakan saya namakanlah sauk lah. Okay, jadi refer kepada S tu untuk siapa, ya, A tu untuk apa, O tu untuk objek, K tu untuk keterangan. Sebab murid nak bina ayat yang gramatis, ayat yang lengkap, mesti ada ciri-ciri dalam satu ayat tu untuk ada siapa kalau murid yang biasa yang kurang membaca ni selalunya dia hanya boleh bina ayat tunggal sahaja. Kalau murid yang apabila kita dah adakan kit macam ni, kita dah adakan program pembelajaran secara rakan sebaya, secara tak langsung dia boleh mencambahkan idea untuk menghasilkan ayat yang gramatis. Okey, tu antaranya pada awalnya saya mula-mula saya bagi pada murid saya 2 orang ni, saya cubalah biarkan dulu dia menggunakan apa kaedah yang dia nak bina ayat. Lepas tu bila saya tengok markahnya sebenarnya murid ni dia ada potensi. Jadi kita sebagai guru lah yang nak kena bina keyakinan diri dalam diri mereka. Jadi saya cubalah fikirkan apa kaedah yang sesuai. Jadi saya fikir why not kita gunakan kaedah petak. Okay, next. Okey, ini antaranya lah. Ini memang ada dalam soalan UPSR bahagian A. Okey, jadi nampak macam mudah kan, tapi satu-satu tu nak dikupaskan. Ya, jadi itulah yang bawah tu merupakan antara petak grafik yang saya gunakan. Yang tadi singkatan daripada sauk tu, siapa, apa, objektif, keterangan. Jadi saya minta murid saya bila tengok gambar macam ni, dia akan baca soalan dulu, highlightkan apa soalan, kemudian highlightkan dulu yang
pada apa tu dia melibatkan aktiviti. Murid mesti ada menyatakan dulu aktiviti. Ya, daripada aktiviti tu mesti ada objek. Mengemas rumah contohlah kan. Okey, kemudian dalam nak bina tu lagi mesti ada keterangan. Dalam keterangan tu kena ada kata hubung, kata sendi supaya nak dapat melengkapkan ayat yang gramatis, ayat yang berkualiti. Ya, kalau murid yang kurang membaca ni selalunya ayat majmuknya hanya dia nak hasilkan ayat tu boleh terima, tapi kita biarlah murid kita hasilkan ayat tu ayat yang gramatis. Kita didik dia sampai di sekolah menengah sampai ke peringkat universiti, ayat yang dihasilkan tu sampai boleh apa kita kata yang the best lah. Ya. Okey. Jadi secara tak langsung kaedah ni dapatlah kita aplikasikan. Bolehlah cikgu kalau nak share pada rakan-rakan yang lain ya. Cubalah aplikasikanlah perkongsian ni. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Memang yang itu adalah satu strategi yang bagus untuk memastikan murid. Biasanya mereka susah sangat menulis ayat yang panjang sedikit kan. Betul. Untuk memberi penerangan yang munasabah. Jadi memang satu idea yang sangat bagus. Cikgu, selain dari yang 2 orang murid tu, apakah plan cikgu seterusnya untuk menggunakan kaedah ini? Okey, selain pada tu dalam kelas pun saya guna untuk semua kelas lah. Kemudian saya ada step yang seterusnya saya menggunakan kaedah kata tanya pula. Daripada petak grafik tadi, kemudian saya buat ada satu catatan tu saya tak kongsikan lagi lah. Cuma tertangguh lagi lah ni. InsyaAllah mungkin tahun ni saya akan teruskan lagi kaedah kata tanya untuk bahagian B pula. Untuk bahagian B maknanya murid nak bina ulasan. Dia susah sikit ulasan. Ulasan dia ada perenggan. Yang tadi tu dia tak ada perenggan. Dia hanya nombor saja kan. Agak pada kita mudah lah tapi pada murid susah sikit kan. Untuk bina ulasan tu saya cuba pula kaedah yang dinamakan kata tanya. Biar daripada situ dia boleh terapkan dalam tu banyak aspek yang boleh dimasukkan. Kata hubung. Sebab dia nak bina ulasan mesti refer kepada gambar yang diberikan ke penyataan dan sebagainya. Okey. Okey. Jadi ada tak siapa yang ada soalan ke ataupun Anna ada soalan yang Cikgu Nafinya? Ya, Cikgu. That means sebelum Cikgu boleh mengamalkan itu, adakah Cikgu perlu mengajar kosakata dulu seperti gambar-gambar yang telah ditunjukkan? Ya. Betul. Yang tadi yang saya suruh diorang bulatkan gambar tu kan. Sebelum tu tanya secara individu dalam kelas. Okey, apa kosakatanya? Dia kena tahu kosakata dulu. Kalau tidak sukar bagi murid nak dapatkan idea kan. Okey. So seperti Puan Ann tanya tadi, mungkin daripada ayat-ayat, daripada membuat ayat, mereka boleh dibimbing untuk menulis perenggan ke sebagainya. Ya, betul. Daripada situlah kita akan kembangkan, itu yang saya menggunakan kaedah kata tanya daripada situ. Macam dalam bahasa ini kan 5W1H tu kan. What, where, apa semua. Itu saya gunakan dalam kelas sebab kita nak cungkil mereka punya idea untuk hasilkan perenggan pula. Okey, so apakah kejayaan yang cikgu telah dapat daripada penggunaan kaedah ini? Okey, dalam kelas saya nampak sebab saya pun secara tak langsung saya memang war-war lah pada murid. Kalau nak dapat kualiti A, kena banyak membaca. So saya bagilah diorang menyalin karangan. Kemudian nampaklah ada perkembangan lah, ada progres lah dalam peperiksaan. Kemudian yang paling saya gembira apabila dalam UPSR lah. Hari tu dapat 100%, dah beberapa tahun dah 100% untuk kertas pemahaman dan penulisan. Ya, saya try yang tu. Lepas tu saya cuba aplikasikan juga. Okay. Very good, Cikgu. Tahniah. Tahniah Cikgu. Saya rasa kalau semua cikgu menggunakan
aplikasi seperti ini di mana murid dibimbing, mereka diberi struktur yang bagus, mereka akan belajar untuk menulis ayat yang sempurna, ayat majmuk, ayat yang boleh dikembangkan, dan dengan itu bila mereka pergi ke sekolah menengah pun jika mereka ada soalan, katakan dalam sejarah, biasanya saya dengar dari cikgu-cikgu sejarah tu murid-murid tak tahu untuk mengembangkan jawapan, beri huraian yang terbaik. Idea ada, nak menghuraikan tu tak pandai kan, dengan contoh sekali banyak macam tu, betul-betul. Okay, so dari sesi hari ini kita telah dapati berbagai idea yang baru, ataupun mungkin ada antara kita yang dah tahu tapi mungkin kita tak amalkan, tetapi bila kita dengar dari cikgu-cikgu yang telah menunjukkan success story ini, mungkin kita pun ada motivasi untuk cuba sekali lagi. Dan apa yang saya dapat dari semua ini adalah bila kita saya rasa bila masa MCO ni ramai cikgu yang telah belajar menggunakan berbagai platform. Tetapi apa yang sangat membanggakan adalah cikgu dapat peluang untuk membuat kolaborasi antara satu sama lain. Seperti yang dikatakan dengan WordWall ke, ataupun Google Site, ataupun cara-cara lain yang kita telah lihat di hari ini. Kita ada banyak idea dan kita dapat kongsi dengan rakan-rakan kita, dan juga kita boleh collaborate supaya kita tak ada banyak kerja untuk menyediakan ABM yang akan membantu anak murid kita. Jadi terima kasihlah cikgu-cikgu kerana mencuba dan mengkongsikan amalan terbaik yang cikgu telah buat di kelas. Okey. Dengan itu saya nak bagi tahu kepada semua penyampai kita, terima kasih kerana datang untuk sesi ini dan juga membuat penyampaian, dan kepada para hadirin yang telah menyertai sesi ini, terima kasih kerana bersama kita. Dan jika anda hendak datang dan memberi penyampaian seterusnya, mungkin kita boleh pergi ke website ini, okey, dan cikgu boleh isikan form dan kita akan berurus dengan cikgu, dan cikgu boleh datang dan menjadi presenter dalam Teach Meet yang seterusnya. Dan Teach Meet yang seterusnya akan berlaku pada 3 hari bulan September dalam bahasa Inggeris, ya.